Kemudian lelaki ni pula sunat buka siku pada masa sujud. Kena tengok juga. Orang kalau terlampau rapat, orang rapat sangat ni, orang ramai ni, pandai nak rapat, maka kita jangan angkat siku sebab kita boleh menyakiti orang sebelah. Oh jangan, sunat. Lepas tu orang sebelah tu kelak, orang sebelah tu dah, sebelah tu kecil, dia besar. Dia besar, orang sebelah tu kecil. Dia buka siku dia. Ngokor sebelah tu, tindih sebelah tu. Jangan gitu, menyakiti orang haram. Haram menyakiti orang tengah solat ni. Kena pula siku dia letak di tulang belikat orang sebelah tu. Oh sakit kawan tu. Dah siku dia tajam sebab dia kuru. Dah kata mana? Tu boleh buka sedap tu iman. Tu iman boleh buka sedap. Ataupun kita semai sunat, kita seorang diri tu. Kita boleh buka lah orang lelaki. Tapi kalau ketika berjemaah, kena tengok. Bila dia rapat tu kan, tak boleh dah lah. Kita nak buka, dia rapat kita pula besar, dia pula besar juga contohnya. Kita pun, masuklah siku. Kan sunat renggang. Tapi kalau boleh menyakiti tu haram. Sunat lawan haram. Sunat lawan haram. Pada ni, sunat lawan haram. Sunat renggangkan siku, buka. Menyakiti orang sebelah haram. Sunat lawan haram, menang sebelah haram. Kena tinggal lah. Oh ni sunat renggangkan siku, dia rengganglah juga. Walaupun orang sebelah tu kok kecil. Apa? Menyakiti jangan. Satu lagi pula nak renggangkan dua lengan daripada dua lambung tu. Dalam keadaan kita tu comel. Ada kita tu comel, bersih molek. Kalau kita tu ada sedikit dah kurang comel, ada di tempat tu kalau buka dia akan keluar busung, jangan bukalah. Dan sungguh ni jangan suka gitu. Dah kita tahu dah, kita kerja sepanjang hari. Zuhur boleh lagi lah. Asar tak pun nak sedap dah tu. Tak ada lah bau ada orang ni ditutup rapat pun. Tu lain tu. Ni dah. Tapi kalau dia buka, kemungkinan akan keluar bau. Jangan buka. Tapi kalau di tubuh kita memang ada bau yang menyakiti, itu makruh kita berjemaah dengan orang ramai. Makruh sebab kita akan menyakiti. Makruh kerana kita kemungkinan menyakiti. Kalau menyakiti sungguh, hukumnya haram. Makruh kerana ada kemungkinan kita menyakiti. Itu ada orang komen. Dia kata orang yang bangsa lain lah. Allah bagusnya dia, walaupun dia datang sudah bekerja. Mana kalau tengok pada tubuh dia tu sudah berbau, tapi mereka sanggup lagi datang berjemaah. Tak betul kata gitu. Sebab apa? Dia makruh dah datang berjemaah seumpama tu sebab dia akan menyakiti orang. Sudah menyakiti orang. Ada orang puji. Bagus dia kata. Sebab dia datang berjemaah juga. Walaupun dalam keadaan seumpama tadi. Tak boleh. Ada ni. Sebab ada bangsa yang dia suka makan bawang. Dia makan bawang ni macam kita makan timun batang tu. Timun batang okey tak? Kau panggil apa? Timun batang. Memang tu panggil timun lah tau. Tu timun Cina. Tu tembikai timun Cina. Timun batang tu timun batang sungguh lah. Dan memang nama dia timun lah tau. Ke memang panggil timun saja timun batang tu. Kan kita kan suka makan timun batang kan. Kalau kita makan nasi. Jadi ada orang ni dia suka makan bawang mentah-mentah. Macam kita makan timun batang. Makan timun batang tak apa sebab dia tak ada bau. Dia makan bawang macam kita makan timun batang. Orang makan bawang dia makruhkan pergi berjemaah sebab dia akan bawa bau busuk. Akhirnya dia bau pelik. Bukan kata dia bagus aja. Tak, dia tak ada jaga adab. Dia kan jaga adab. Kalau kita orang kita lah makan peta, makan jering. Peta, jering, peta pula, peta ni apa panggil? Jeruk.
Dia peta hak asal dengan peta jeruk, mana busung? So, mana busung? Peta dengan hak jeruk. Tak tahu, tak jangan makan. Saya tak pernah buang mulut. Bukan. Cuba tapi tak ada. Tak boleh nak makan. Tak boleh nak. Kekoh tu dia rasa lain. Ada orang peta duduk tangan makan nasi. Tak ada tangan. Tapi kalau makan peta jering, kalau dia bergigi molek-molek, tak ada benda tau. Ada benda. Kena bersih sungguh lah. Kena bersih sungguh. Hak berat laginya orang yang merokok. Tu berat. Tu menyakiti orang. Mulut dia busung, pakaian dia busung. Ada ni. Tu kena jaga. Kena jaga waktu. Bab jemaah ni. Dia adalah jenis makan-makan bawang gitu. Jadi bukan kerana dia tak mandi. Memang dia. Sebab itulah kalau ada di tubuh seseorang yang mana bau yang keji, yang mana macam-macam dah, sabun lah, apa obat lah, tapi tuan uji dia memang dia sekarang tak ada lah. Sekarang mungkin tak ada. Kalau zaman saya budak-budak dulu, ada hak budak-budak yang telinga dia nanuh ke gitulah. Memang ada yang seumpama tu. Memang dia lalu je kita sudah jadi macam mengelok. Dia jangan nanuh tau. Memang busuk sungguh. Makna bukan busuk kerana dia bermain-main berpeluh tau. Sekarang tak ada dah gitu tau. Tak ada dah budak lingan nanuh tau. Budak dulu kenapa? Kenapa dia lingan nanuh? Ataupun kerana dia mandi masuk air. Air duduk dalam tu jadi busuk ke mana? Memang ada orang yang seumpama. Budak sekolah yang dulu lah. Ada yang seumpama tu. Bau dia berat. Berat sikit lah. Mana kalau seseorang tu ada bau yang mana berobak sabun tak hilang, gugur fardu ain semai Jumaat atas dia. Faham tak ni? Fardu ain semai Jumaat ni besar. Fardu ain semai Jumaat ni besar. Tapi kalau seseorang diuji dengan ada bau yang keji di tubuh dia, yang dia usaha bagai-bagai usaha untuk menghilangkan bau tu tak hilang juga, gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Gugur fardu kifayah sembahyang berjemaah. Tu dah apa tu ringan tu. Gugur fardu kifayah berjemaah tu ringan. Sebab memanglah kalau dok kerana dia berbau pun gugur dah fardu kifayahnya, ramah dah sembahyang masjid tu. Ada ni. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat, ini kewajipan atas seorang-seorang. Sembahyang berjemaah, gugur fardu kifayah berjemaah. Kalau tak kerana tu pun dia tak berdosa dah sebab orang ramai dah di masjid. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Mana pentingnya agama jaga masalah umum. Masalah orang ramai. Jumaat ni. Jadi waktu kena jaga waktu. Waktu kena jaga molek. Sekarang ni jadi kadang-kadang dipuji yang seumpama tu. Busuk pun datang berjemaah, dipuji. Kadang-kadang sekarang ni bawa anak ke masjid bising-bising, bagus. Dia bawa anak kecil-kecil bawa masjid dah. Nak latih anak dia ke masjid. Bagus kecil-kecil, dia bising-bising tu bagus dia kata. Kata pelik, kata tak ada adab. Dia lain dengar orang datang belajar. Orang datang belajar ni tak ada pilihan dah. Kalau berjemaah ni kena tengoklah pula. Anak kita tu sudah memayis. Tapi anak kita tu terkawal ke tidak. Boleh menyakiti orang ke tidak. Kena jaga belaka tu. Ada ni. Bukan kata di masjid. Di tempat-tempat orang ramai. Di tempat-tempat umum pun sama. Tempat umum. Kalau anak jenis apa ni? Jenis dahu apa ni? Walaupun kita kata di tempat pusat beli belah. Macam mana orang kalau ada budak yang dia berlari situ, pusat beli belah pun. Di speaker tu bunyi lagu macam-macam. Speaker apa? Di mikrofon tu dah.
Di supermarket kan. Pusat beli luar kan dia ada lagu ada apa kan. Tapi ada budak yang tak dengar kata. Macam mana orang hok nak beli? Selesa ke tak? Tak selesa. Orang kata tengok. Anak siapa, mak ayah dia tak reti sungguhlah tempat orang ramah ni. Dia berlari buat gurau tempat orang ramah. Mak ayah yang tak jaga. Tak jaga adab anak dia. Itu pusat beli belah je. Mana-mana tempat pun sama lah. Dewan mana-mana pun sama. Di masjid pula. Bayangkan. Kalau di tempat pusat beli belah, dewan-dewan biasa ni, bala raya ke, ada program apa ke. Kalau budak ni bisa bangun dalam tempat orang ramai-ramai ni, macam mana? Keselesaan orang ramai. Ni tempat orang datang solat berjemaah. Kena jaga tu. Dipuji. Kata tak kena dah orang sekarang ni. Dipuji. Nak semayang maghrib, nak semayang isyak tu, Allah. Riuh rendah. Bisim bangun. Tak bisim bangun lah kalau kita kau. Riuh rendah. Lain kalau ada masjid yang letak jauh sikit, bunyi sayut-sayut je budak-budak bermain-main. Tak ada masalah tu. Sebab ia letak dia di satu kawasan, ada orang jaga dah keselamatan budak tu. Mana tak ada masalah tu. Tapi kalau dalam ruang solat, orang nak solat, tu bukan dia dah tu. Tapi dipuji. Sekarang ni. Hak tak beradab tu dipuji. Sama macam tadi lah. Hak berbau tak elok tu datang berjemaah, dipuji. Bagus dia datang berjemaah. Walaupun bau dia tak elok. Tak boleh gitu. Dia kena jaga masalah orang ramai. Masalah orang ramai. Sebab orang nak semayang. Bayang kalau orang sebelah tu, dia berbau. Kita baca bacaan dengan wasa dah. Tak wakah dah. Sebab apa? Bila kita berhenti, tarik nafas. Allah. Bang. Lepas tu baca. Kita sekarang ni bukan masalah khusyuk semayang dah. Masalah bacaan kita tu, silap gaya, baca cepat gitu, nak comel. Khusyuk. Nak khusyuk ke mana? Nak khusyuk ke mana? Dalam perut ni, mana kalau jenis beken-beken, kau nyupuh pun tak tahu. Nak khusyuk semayang, orang sebelah. Tak ada lah. Dia betul-betul mengganggu orang. Ni kita bicara, buka lengan je ni. Buka lengan. Nak buka, nak renggangkan lengan daripada dua lambung pun, tengok keadaan. Yang pertama, tengok keadaan tempat. Tempat yang agak sesak ataupun tidak. Ada keadaan situasi kita macam mana. Tapi kita cuba dah hidup. Tak ada. Yelah tak ada. Tapi dah kita Zuhur. Tadi berpuluh dah tadinya. Asar. Berpuluh dah. Mana kita nak berjemaah ni. Tapi tak ada. Di kita tak ada bau. Tapi ada kemungkinan lah takut. Kita jagalah. Tak usah duk buka lah. Cuma ghalibnya kalau semayang jemaah memang tak boleh buka. Sebab ghalibnya semayang jemaah dia akan duduk rapat. Duduk rapat memang tak boleh buka. Tak boleh nak renggangkan dua lengan daripada dua lambung. Sebab rapat. Kalau sesuatu itu memang tidak disunatkan renggang. Ini bicara perkara yang disunat ketika sujud. Disunat sujud kita bicara melepasnya. Daripada iktidal nak turun sujud, letak dua lutut terlebih dahulu. Dua lutut tu direnggangkan dalam keadaan sehasta orang lelaki. Dalam keadaan sejengkal kalau orang lelaki. Dia dua belah kaki sejengkal, dia tu letak lutut sejengkal orang lelaki. Umpan dia rapat sedikit. Kemudian barulah letak tangan, barulah letak dahi dan hidung serentak. Yang mana hidung ni dalam mazhab Hanafi wajib. Yang mana dalam mazhab Syafi'i ada kedekan ulama yang bermazhab Syafi'i memilih pandangan mazhab Hanafi, hidung kena lantai hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Sebab dalil agak kuat hak berkaitan dengan kewajipan hidung kena lantai. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i sunat aja hidung letak lantai. Tapi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, imam-imam dalam mazhab Syafi'i juga, mereka memilih pandangan kata wajib. Wajib hidung kena lantai pada masa sujud. Pandangan muktamad sunat, tapi ada kalangan ulama bermazhab Syafi'i dipilih kata wajib.
Sebab dalil yang menunjuk atas kewajipan tu dalil hadis yang sahih. Hak letak hidung di lantai. Itu kita turun, kita naik pula. Sujud yang kedua bangkit pada berdiri. Sujud yang kedua bangkit pada berdiri. Beliau kat kedua ke, beliau kat keempat ke, dia sujud yang kedua. Disunatkan kita duduk istirahat, kemudian kita letak tangan latar, kita angkat lutut, kemudian kita pun angkat tangan dari lantai. Kan tukar jadinya. Turun lutut dulu, tangan letak kemudian, naik, angkat lutut dulu, kemudian angkat tangan. Gitu. Dia turun naik ni. Dia turun lutut dulu, kemudian letak tangan. Naik pula. Apa dah ingat nak semayang tu padahal. Tak, bukan, dia dua pandangan di situ. Macam turun tangan dulu mazhab Maliki. Turun lutut dulu mazhab Syafi'i. Kemudian nak bangkit pada berdiri ni. Nak bicara bangkit kepada berdiri. Kita letak tangan atas lantai. Sebelum kita nak bangkit tu kan, letak tangan atas lantai. Kemudian kita letak, kita angkat tubuh dah, bukan angkat tangan. Puan ni sampai ke hilang. Hilang puca jadi. Saya pun ada catatan, tapi pakai ada catatan. Hak bangkit daripada sujud yang kedua kepada berdiri. Catatan pun hilang. Hak buat tu buatlah. Hak nak ajar tu. Dah ajar. Dah reti nak ajar tu. Oh, kena minggu depan dah buat air. Hilang. Dia hak daripada iktidal turun kepada sujud. Kalau mazhab Maliki, dia kena turun tangan dulu. Dia turun tangan dahulu, kemudian barulah dia letak lutut atas lantai. Sebab Nabi SAW pada masa awalnya Nabi turun lutut dahulu. Kemudian Nabi uzur kemudian. Ketika Nabi uzur, Nabi turun tangan dahulu, baru Nabi letak lutut atas lantai. Maka pandangan mazhab Maliki, dia pilih hak Nabi buat terakhir. Hak Nabi buat awal, turun lutut dulu tu, maka dinasahkan, dibatalkan hukum. Adapun mazhab Syafi'i, hak Nabi turun dengan tangan dahulu kemudian tu kerana Nabi tak sihat. Jadi dalam mazhab Syafi'i kekal dengan Nabi buat pada masa segar, turun lutut dulu ketika berpindah iktidal pada sujud yang pertama. Kemudian awal letak letak dua tangan. Melainkan kalau kita uzur, kita barulah turun tangan dahulu. Orang uzur ke, orang gemuk ke, orang uzur gemuk, memanglah dia kena turun tangan dahulu. Kalau turun lutut dahulu orang gemuk, sakit lutut tu. Ataupun kalau latar tu papang, bunyi latar, jangan main. Tu. Hak tu ketika iktidal berpindah pada sujud. Kemudian hak sujud yang kedua bangkit berdiri, saya cerita semalam minggu depan lah.
Itu mulai minggu depan. Cuma kita pindah dahululah untuk minggu ni. Pindah kepada bermula duduk atau sujud, iaitu 4 syarat. Rokok ada 4 syarat, sujud ada 8 syarat, rukun duduk atau sujud ada 4 syarat. Nanti tasyahud akhir ada 7 syarat. Ni kita bicara sekarang adalah syarat bagi tiap-tiap rukun. Salam ada 9 syarat. Salam ada 9 syarat. Maknanya bukan hanya bicara rukun-rukun saja, kena bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Wallahu a'lam.